Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi akrim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal Alizatan Kesesurau, beserta sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-20. Hari ini 19 malam 20. Betul lah. Malam yang ke-20 Ramadan ini dapat kita meneruskan lagi perjuangan kita, menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lagi kita semakin hari semakin hampir meninggalkan bulan Ramadan Al-Mubarak menuju ke bulan Syawal. Dan kita berada di ambang 10 yang akhir Ramadan ini. Suka saya berkongsi bersama sidang jemaah sekalian bagaimana amalan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berkenaan hadis ini, sedang jemaah sekalian, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Dalam hadis ini Aisyah nak bagi tahu kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir Ramadan, 4 perkara yang Nabi buat, 4 perkara yang Nabi lazimkan dan 4 perkara yang Nabi biasakan. Yaitu yang pertamanya disebutkan idza dakhalal 'ashr ahyal lail. Yang pertamanya Nabi menghidupkan malam. Yang kedua ahyal lail wa ayqaza ahlah, Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Yang ketiga wajadda, Nabi bersungguh-sungguh beramal pada waktu itu. Dan yang ketiga wasyaddal mi'zar, Nabi beruzlah daripada isteri-isterinya. Jadi kita pergi satu persatu apa yang Nabi buat 4 perkara ini apabila masuk 10 yang akhir. Berapa lama sudah? Setengah jam, tak cukup kan? Tak cukup sambung minggu depan. Jadi yang pertama Nabi ahyal lail, Nabi menghidupkan malam. Istilah kita sedang nyimak sekalian qiyamul lail lah. Bagaimana tadi Pak Jamal kata pagi tadi kan hampir 100 orang. Saya terkejut dengar tu hampir 100 orang. Saya ingat surah tempat saya kalau lebat pun 50 orang tak sampai ke. Hampir 100 orang mengimarahkan surau, menghidupkan qiyamul lail. Yalah, kalau nak kira belum masuk 10 akhir lagi. Tapi tak apalah, masih dari dalam lingkungan Ramadan Al-Mubarak. Kita masih diberi peluang, diberikan ruang juga untuk teruskan amal ibadah kita. Sebabnya sedang jemaah sekalian, keluar sikit daripada tajuk, Nabi sebutkan selalu dalam hadis yang sering saya ingatkan juga, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umar umat-umatku, Nabi kata antara 60-70 jari. 60-70. Maknanya kalau belum 60 jangan happy kan. Mati lama lagi. Sekarang mati muda pun mati. Ramai sekarang ini sebab jemaah anak mati dulu kedua bapak. Dan jarun baru nampak muka. Ramai sekarang ni anak mati dulu sebelum bapak. Sebab apa? Suka mengempit. Suka mengempit macam-macam lah. Aktiviti luaran yang dibuat lebih mencabar dari ayah dia. Itu yang cepat mati. Di tempat saya pun 3-4 hari lepas ada juga kejadian aksiden. Umur baru 22, isteri 21 meninggal. Isteri meninggal, anak meninggal, suami koma. Saya ingat masuk surat khabar kot Metro semalam ke 2 hari lepas diceritakan. Sebab
Sebab apa? Sebab bawa motor maju. Yalah, nak macam mana sebab mati gitulah. Ajal dah sampai, sebab mati itu berdosa. Hentam pajero, bini masuk bawah pajero. Memang tak kena cakap apalah. Anak campak, baru kahwin, anak umur setahun lebih, tak 2 tahun. Isteri mati di tempat kejadian, anak mati di hospital sedang. Suami saya ingat koma, tak tahulah dah sedar belum. Tapi lah, dia tak tahu lagi bini dia dah mati dengan anak. Kalau nak cerita tadi, yang saya nak combinekan tadi, belum tentu mati 60 tahun. Sebab mati itu tak semesti sakit. Ada orang sihat je, makan durian tercetik mati. Apa nak cakap? Ada orang sakit berbulan-bulan kat hospital, tak mati-mati. Ada juga orang yang lawat dia mati dulu balik rumah. Ini perkara-perkara yang kita sendiri tidak tahu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbalik kepada persoalan tadi, ahyal lail, Nabi menghidupkan malam. Dan istilah kita qiyamul lail, kita menghidupkan malam. Dan menghidupkan malam ini sebenarnya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah jelaskan. Antaranya Allah sebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan adalah orang-orang yang beriman itu mereka pada waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga ada menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan daripada sebahagian malam Allah kata hendaklah kamu bangun bertahajud sebagai nafilatan lak, ibadah tambahan bagi kamu. Maknanya jemaah di sini pagi tadi alhamdulillah telah pun mengimarah qiyamul lail tadi, menghidupkan malam Ramadan dengan program qiyamul lail. Dan bila sebut qiyamul lail, banyak macam-macam agenda kita boleh buat, dengan tahajudnya, dengan taubatnya, dengan tasbih, hajat dan sebagainya, kita boleh buat dan lakukan dalam masa yang terhad itu sebelum waktu sahur, dan kita seterusnya menunaikan solat subuh berjamaah. Dalam bab ini sedang dimasukkan, Nabi SAW juga pernah mengingatkan sahabatnya, mengingatkan tentang aktiviti bangun malam. Sebab bila cerita qiyamul lail ini confirm, maknanya kita kena bangun malam ataupun bangun tengah malam sebelum subuh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ketika Nabi pernah menasihatkan seorang sahabatnya, disebutkan ya fulan la tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naumi bil lail yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ini salah satu nasihat yang pernah Nabi cerita dengan sahabat. Maksudnya sebelum dimasukkan, Nabi kata ya fulan. Nabi tak sebutkan siapa nama sahabat tu, umum ya fulan, wahai si fulan. Nabi kata la tuksirin nauma bil lail, jangan engkau membanyakkan tidur pada waktu malam. Sebab apa? Fa inna kasratan naumi bil lail, sesungguhnya banyak tidur itu, Nabi kata banyak tidur waktu malam itu yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, akan menyebabkan orang itu fakir pada hari kiamat kelak. Ini ingatan Nabi kepada kita supaya kita berwaspada, beringat-ingat dan berjaga-jaga. Kita tak nak fakir, tak nak miskin di dunia dan di akhirat kalau boleh. Dua-dua alam ini kita nak kaya. Tetapi untuk kaya di alam akhirat, maknanya usaha dia kita perlu kuat lakukan di muka bumi ini masa hidup. Maka apabila sebut qiyamul lail, kita kena bangun malam dan secara tak langsung mengurangkan tidur kita. Bab mengurang tidur ni orang marah, sebab tidur tak cukup, dia kata tak sihat. Sebab kajian menunjukkan tidur yang cukup 8 jam sehari. Wallahualam kajian daripada mana, tapi saya pernah terbaca 8 jam sehari. Dan kalau kita khususkan 8 jam sehari ini untuk tidur kita, bermakna kita telah peruntukkan 1/3 hari kita untuk tidur. Boleh faham sebab satu hari 24 jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 3 24. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita baca sikit sejarah dia, Imam Syafi'i ini membahagikan malamnya 3 bahagian. Imam Syafi'i dia bahagikan malam dia 3 bahagian. Malam ni kalau kita umpamakan waktu kita masuk maghrib lah, kita buka puasa
Maghrib sampai subuh dia kurang 12 jam lah, senang. Sebab kita nak bahagi 3 12 jam. Kalau kaedah Imam Syafi'i bahagi 3, 1/3 itu adalah 4 jam. 4 kali 3 12. Satu bahagian Imam Syafi'i peruntukkan untuk urusan pribadi ataupun urusan keluarga. Maknanya bersama keluarga, makan, minum dan sebagainya lah. Satu bahagian 4 jam itu. Adapun bahagian yang kedua Imam Syafi'i khaskan untuk tidur. Jadi Imam Syafi'i pun tidur juga, tapi bukan tidur yang melampau, tidur. Manakala satu bahagian lagi 4 jam Imam Syafi'i khususkan untuk bertakarrub ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 jam. 4 jam tidur, 4 jam bersama keluarga, malam lah 4 jam untuk qiyamul lail. Kita tadi berapa qiyamul? Dapat 3.5. Lebih kurang pun 4.5, 5.5, 2 jam lah lebih kurang. 2 jam, 2 jam lebih kurang lah. Okey lah tu, dapatlah setara Imam Syafi'i tadi, hebat juga. Kalau seorang-seorang berhenti juga, mesti ada sahur sekalian. Kalau tak, orang tak nak datang, mana nak cari. Pagi-pagi kita tak buka, tak payah masak lah bang, pagi esok kita makan kat surau je. Tapi syarat abang kena pergi lah ke mulai, takkan datang nak sahur je. Ini lagi buat gagahkan diri, turun dia mulai. Walaupun tinggal solat sampai akhir, tak apalah, jadi tunjuk muka. Ada niat nak hadirkan diri untuk qiyamul lail, tak ada masalah. Ini yang kita praktikkan, yang Nabi buat pada 10 yang terakhir untuk qiyamul lail. Maka kena kurangkan tidur. Kurangkan tidur maknanya 8 jam sehari tadi yang dibuat kajian, kurangkanlah sikit, 6 jam ke 5 jam. Sebab sebenarnya tidur itu satu nikmat yang kita tak dapat nak rasakan sebab kita tidur. Siapa boleh cerita nikmat tidur? Kena tanya orang tidur lah. Macam orang makan, apa nikmat tuan makan KFC, menjilat jari. Sebab dia boleh cerita, sebab dia tengah makan. Tapi orang tengah tidur, kita nak tanya, dia tak boleh jawab. Kita cuma rasa implikasi dia, kita rasa hilang penat mungkin, rasa lebih bertenaga mungkin juga. Ini antara implikasi tidur. Tapi nikmatnya sebenarnya kita tak boleh nak kata. Maka kurangkan tidur tadi sebab apa? Kita nak tidur lebih di alam akhirat kelak. Nak tidur lebih di alam akhirat kelak bagaimana? Apabila kita telah selesai ditanya soalan kubur, mungkar dan nakir. Soalan kubur kan dah bocor, tapi jangan hafal jawapan dia. Sebab bukan kita yang jawab, amalan kita yang jawab. Malaikat muka dan nakir dah selesai tadi, ma'rabuka ma'adinuka, sampai habis. Berjaya kita melepasi laluan pertama. Akhir sekali malaikat kata numu naumatal arus. Jadi khairun. Maksudnya apa? Tidurlah kamu bagaimana tidurnya pengantin baru. Ingat lagi di khairun, pengantin baru tidur kan? Dan lupa letak kosong lagi satu. Ingatkan balik. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidur itu yang di tengah tu. Tidur di akhirat, di alam akhirat selepas dunia. Tapi kalau kita lebih tidur kat dunia, takut kita tak rasa nikmat tidur sebagai pengantin baru tadi. Maka nak menjadikan tidur seperti pengantin baru tadi, kita kena melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah, lebih-lebih lagi di dalam 10 yang terakhir Ramadan. Sebab dalam 10 yang terakhir Ramadan juga Nabi menyebutkan taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam satu lagi versi yang berbeza, taharru lailatul qadri fil witri min al ashril awakhir. Maksudnya carilah kamu Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir, dan carilah juga Lailatul Qadar itu pada malam ganjil daripada 10 malam yang akhir. Dan imasan daripada Lailatul Qadar ini sedang maaf sekalian, bagaimana juga diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i menyebutkan bab Lailatul Qadar itu memang disebutkan berlaku pada 10 malam yang akhir dan juga berlaku pada malam-malam yang ganjil. Bahkan dalam malam yang ganjil itu, kata Imam Syafi'i, diharapkan sangat-sangat berlaku pada malam 21 atau malam 23. Kalau cerita malam 21, esok lah. Betul, esok 20, malam 21. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kata Imam Al-Ghazali dan beberapa imam yang lain pula disebutkan
Lailatul Qadar itu boleh diketahui berdasarkan tarikh berlakunya 1 Ramadan. Maknanya Imam Al-Ghazali dan beberapa imam lain, dia ada satu kaedah, satu sifir yang diberikan sebagai rujukan dan panduan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu berlaku bila? Berdasarkan 1 Ramadan. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, andai kata 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar dijangka berlaku pada malam 29. Kita bila Cik Khairul Ramadan? Hari Rabu, betul? 1 Ramadan yang lepas. Maknanya kalau ikut kaedah Imam Al-Ghazali, tahun ini kita Lailatul Qadar malam 29. Tapi itu yang masalah, tidak jemaah sekalian. Malam 29 lah kita nak balik kampung. Itu masalah tu. Sebab selepas pukul 12 lah biasanya plus bagi diskaun. Dia tak buat lepas pukul 5 petang. Maknanya dia suruh orang balik malam, elakkan qiyamul lail. Nak marah tak boleh. Tapi realitinya tahun-tahun yang sebelum begitulah lumrahnya. Lepas pukul 12 dapat les sejarah untuk balik kampung. Kita pun tunggu pukul 12 baru kita balik ni. Sebab ada les 20% ke 30%. Kita nak rebutkan les tadi, kita tertinggal keistimewaan Lailatul Qadar yang mungkin dijangka berlaku kata Imam Al-Ghazali malam ke-29 tadi. Ini yang menjadikan persoalan permasalahan. Tapi tak apa sedang imam yang dirahmati Allah, andai kata kita tetap berniat istiqamah dengan matlamat kita untuk qiyamul lail, kita boleh qiyamul lail sambil drive tu, kita wirid, kita zikir, kita istighfar, kita selawat dan sebagainya ketika memandu. Mak jangan pasang lagu raya pula. Pasang lagu raya lah malam 29. Dia mulai juga, tapi tak ada manfaat lah dengan lagu raya. Tengah drive tu kita wirid, kita zikir. Zikir apa paling baik? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling baik la ilaha illallah. Ini yang Nabi sebut kepada sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya, bagaimana nak renew iman ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Itu zikir yang paling top, la ilaha illallah. Satu lagi juga zikir yang paling top, yang memberatkan timbangan mizan, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pendek je. Itu juga dalam hadis sebut memberatkan timbangan mizan kita. Kadang-kadang orang tanya juga, Ustaz, selawat yang paling top sekali selawat apa? Selawat kan banyak. Selawat tafrijiyah ada, selawat hujiyah ada, selawat tib ada, macam-macam selawat lah. Selawat apa yang paling top agak-agak? Kalau sidang jemaah yang lelaki lah, biasan masa khutbah Jumaat, kalau tak tidur lah masa khutbah, yang khususnya khutbah yang kedua, imam khatib akan membaca selawat. Berselawatlah kamu sebagaimana disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa khatib akan baca? Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ini yang biasa kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai habislah fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling top sekali. Tapi tak bermakna tinggal kata selawat lain boleh baca. Ini ranking lah, ranking selawat yang paling top, paling popular sekali, yang paling tinggi martabatnya. Sama juga dengan istighfar. Orang tanya, istighfar paling baik istighfar apa? Yalah, kita lepas mayang pun kita istighfar juga aja kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin sikit, astagfirullah, 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 rajin sirah. Istighfar juga. Tapi istighfar yang paling top adalah apa? Sayyidul istighfar. Penghulu istighfar yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Panjang selawat tu. Kalau hafal, itulah yang paling top sekali, Sayyidul istighfar. Dipanggil penghulu kepada segala istighfar. Ialah macam selawat Ibrahimiyah juga, kan panjang selawat tu. Jadi Sayyidul istighfar pun panjang juga. Maka orang yang tak berapa nak habis selawat Ibrahimiyah itu, dia paling habis, maksimum dia hafal Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka kena try, cuba juga hafalkan selawat Ibrahimiyah itu sebaik mungkin. Ini antara program aktiviti yang kita boleh perkayakan di dalam Ahyal Lail tadi, yang pertama. Yang keduanya saya nak ringkaskan surah ini, surah jemaah sekalian. Nabi lakukan ialah wa'ayqata ahlah, yang disebutkan Aisyah. Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Maknanya kita bangun malam itu sedang jemaah, kalau suami tak bangun seorang-seorang, kalau isteri pun tak bangun seorang-seorang, kalau anak pun tak bangun seorang-seorang, dia kejut juga mak dan ayah dia. Agak-agak suami dengan isteri satu bangun dulu. Agak-agak lah. Kira tu bangun dulu, suami dengan isteri. Ingat saya, isteri yang bangun dulu. Ialah sebab dia nak kena sediakan makan. Walaupun jam handphone kat kepala kita, dia juga insara dulu. Nak buat macam mana, dah lumrahnya begitu. Maka kita pesan dengan isteri kita yang kalau sadar kejut abang dulu. Ayah siaplah makan, abang pun pergi semayang. Kan canggih tu, bini siapkan makanan, kita pun bersemayang. Lagi baik, lagi canggih, dua-dua semayang. Tapi satu pula nak siapkan makanan. Bini nombor 2 lah siapkan. Nanti kau dah jumpa. Sebab ada 3. Rugi pula bini satu. Rugi pula 3 bini satu. Tapi nak buat macam mana, kelebihan lah tu. Tapi yang bini ramai-ramai ni pun kita ingatkan, sadar je awak telefon abang, pastikan handphone semua letak kat telinga, kat kepala. Satu-satu lah sadar, kerja dulu. Kan canggih. Sebab apa? Kita nak masuk syurga dengan anak isteri kita. Bukan kita nak masuk seorang-seorang. Tidurlah, angkat engkau lah. Jangan ada sifat ataupun tabiat begitu. Itulah juga kita kejutkan anak kita. Mat, bangun mat, semayang. Ni malam ganjil. Kita sama-sama memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kejutkan semua ahli keluarga kita. Kalau boleh kita berjemaah tadi, yang mulai di rumah. Kalau sempit, semua turun surau di sembahyang. Ramai-ramai tadi. Makan pun free sahur. Tak ada masalah. Tak payah fikir nak sediakan makan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi sebut wajadda. Nabi bersungguh-sungguh menghidupkan malam itu. Bersungguh-sungguh bagaimana yang pertama tadi saya ceritakan, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, perbanyakkan zikir, membaca Quran dan sebagainya. Dan Aisyah satu ketika pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wahai Rasulullah, andai kata aku bertemu jumpa malam Lailatul Qadar itu, apakah yang patut aku buat ataupun apakah yang patut aku baca? Maka Nabi kata, perbanyakkanlah berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau surah-surah lah. Kalau ramai bawa suami handle program yang mulai, tukar fa'fu anni kepada fa'fu anna. Bagaimana imam berdoa untuk jemaah, ditukar domir aku itu kepada domir kami keseluruhan. Ini yang dipesankan Nabi kepada Aisyah apabila berjumpa malam Lailatul Qadar. Maknanya kita tak jumpa pun lagi ataupun masuk Ramadan, kita dah boleh melazimi lah doa itu. Sebab untuk membiasakan diri apabila tiba pada 10 malam yang terakhir itu tadi. Dan inilah yang sepatutnya kita lazimkan berdoa sepanjang masa. Selain daripada kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon nas'aluka ridhaka, keridaan Engkau ya Allah, dan juga syurga Engkau, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung daripada kemurkaan Engkau dan juga daripada api neraka. Ini yang kita sering kita lazimi dalam malam-malam Ramadan itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat diucapkan oleh Aisyah tadi ialah Nabi syabbal mi'zar, Nabi beruzlah dengan isteri-isterinya. Apa maksud beruzlah? Maknanya ialah Nabi menjauhi isterinya. Bukan jauh pergi rumah lain, tak. Maknanya Nabi tidak tidur dekat dengan isteri. Sebab apa? Kalau tidur dekat memang tak bangun lah. Batal peluk dah ada. Lagi kalau kiri kanan ada batal peluk, lagi lah tak bangun. Tak ada batal peluk pun susah nak bangun. Kalau ada lagi susah. Gemerahnya begitulah. Maka tidur serumah lagi, tidur sebilik lagi, tapi isteri tidur atas katil, suami bawah katil, boleh? Bawah katil sakit lah. Bukan bawah katil, tepi katil. Kalau bilik besar, buat beli katil 2. Asing, bukan asing lah, berjauhan. Sebab apa?
beruzlah tadi tujuan mudah bangun malam. Tapi kalau dia rasa saya tak boleh Ustaz, tidur sebelah lagi cepat bangun, lagi baik tidur sebelah lah. Kalau dia rasa tidur sebelah lagi cepat bangun, ada jenis orang tidur seorang-seorang lagi lambat bangun, terbalik pula. Tak apalah, janji untuk bangun malam mudah, dia pun boleh buat bangun malam tadi untuk menghidupkan Ramadan Al-Mubarak itu tadi. Maka inilah sedang jemaah yang dirahmati Allah, program ataupun aktiviti yang diceritakan oleh Aisyah kepada keseluruhan orang Islam, umat Muhammad, menyatakan bahawa Nabi apabila tiba 10 yang terakhir, inilah aktiviti yang sering dilazimkan. Dan kita untuk memperbaiki juga keadaan kita perlu perhalusi, perlu mengurangkan waktu tidur kita. Ini yang juga diceritakan oleh Luqmanul Hakim di dalam wasiatnya kepada anaknya. Disebutkan, wahai Luqman, jangan kau jadi orang yang lebih teruk daripada ayam jantan. Sebab apa? Ayam jantan ini, kata Luqman, pagi-pagi dia berkokok, kejutkan orang bangun tidur. Yelah, kita kat Kuala Lumpur tak ada belayam kot. Ada cakap orang belayam ni, duduk dekat 17 nak bela kat mana? Takkan nak bela kat Gunung Merak? Tak ada. Malam raya, sebelum raya tu kita balik tidur, memekak pula ayam, nyimbuk je ayam ni, berkokok pagi-pagi. Aku kat Kuala Lumpur tak ada ayam pun, anjing banyak ke. Dia marahkan ayam pula sebab bising mengganggu tidur. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut salatu aswatin yuhibbuhallah. Nabi kata ada 3 suara yang dicintai Allah, iaitu yang pertama sautul dik, suara ayam jantan. Ini yang kata Luqman tadi, jangan kau jadi lebih teruk daripada ayam. Sebab ayam dia bangun berkokok nak kejutkan orang bangun tidur. Maknanya Luqman ajar anak dia bangun tidur sebelum ayam bangun. Pukul berapa ayam bangun, kita tanya ayam lah. Jangan tanya bapa ayam. Kena tengok ayam bangun berapa. Kalau dia berkokok, itu maknanya dia dah bangun. Maknanya Luqman ajar anak suruh bangun dulu sebelum ayam. Kalau kita bangun lambat, ayam dah bangun dulu, malu kita dengan ayam. Tapi tak apalah, ayam bukan nakal, kita nak malu kan. Tapi lumrahnya begitulah pengajaran yang nak diberikan. Sebab itu yang tadi Nabi katakan dalam hadis, suara ayam jantan ni dicintai, disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang membaca Al-Quran. Suara yang dicintai Allah juga. Maknanya kita ahyal lail, hidupkan malam tadi, ada balance baki lagi, dah semayang witir dan sebagainya, nak tunggu waktu subuh, sahur pun dah sudah, kita mungkin boleh baca Quran siap. Suara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak boleh baca, uzur dan sebagainya, tak boleh baca, dengar orang baca Quran. Bukan dengan lagu gaya, tapi bolehlah nak dengar. Nanti balik buang pula kaset-kaset CD-CD lagi, tak bagi melalaikan. Boleh, tak ada masalah, tapi jangan sampai melalaikan dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita lagi baik, dengar orang baca Quran. Dan yang ketiga, wasautul mustaghfirin bil ashar, suara orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah ketika waktu sahur. Waktu pagi itulah kita hidupkan malam itu. Ini suara yang Allah sebut tadi, wa bil ashar hum yastaghfirun. Waktu sahur itu mereka ini orang beriman sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita bangun pagi, sahur itu istilahnya pagi. Bukan sahur pukul 12, bukan sahur pukul 1. Itu bukan sahur, namanya itu sahur. Tempat saya baru-baru ni ada orang datang melawat, jom kita sahur. Pukul apa datang? Pukul 1 pagi. Sahur berjadang pukul 1 pagi. Kalau dah sahur pukul 1 pagi, bila nak bangun subuh ni? Memang tak bangun jemaahnya. Itu bukan sahur, itu sahur. Maka sahur itu adalah kita lewatkan hampir-hampir ke waktu subuh. Mana kita ibadat yang mulai dulu, semayang dan sebagainya, ada balance sikit, 20 minit, umpama kata kita barulah kita sahur. Itu sahur dah tu. Wabil ashar hum yastaghfirun. Maksudnya sahur itu adalah waktu pagi. Sama ada kita bersahur makan itu sendiri, ataupun kita berzikir dan sebagainya, sebagai tanda ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejemaah yang dirahmati Allah sekalian, cukup je 30 minit. Boleh? Cukup sekadar ini perkongsian perbincangan kita di dalam bab menghidupkan 10 malam yang terakhir.
Moga-moga kita dapat memanfaatkan semaksimum mungkin Ramadan 10 yang terakhir ini, dan jadikan Ramadan ini ibadahnya the best of the best, lagi baik daripada yang lepas-lepas yang telah kita buat. Itulah harapan dan cita-cita kita. Dan sekadar ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.